Tahun ini adalah amat signifikan buat Malaysia menjadi tuan rumah Persidangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2020. Dan tahun ini juga sidang kemuncak ASEAN ke-37 berlangsung secara maya dan Malaysia juga berusaha menarik masuk pelaburan sebagai sebahagian usaha utama memulihkan ekonomi Malaysia. Antara bahu yang amat berat memikul tanggungjawab memulihkan ekonomi negara adalah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI, dan anda bersama saya Najib Arif. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Dan malam ini kita berbesar hati kita bawakan menterinya, iaitu Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, yang bersama dengan saya pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk Seri, terima kasih bersama kami pada jam ini. Banyak sekali tugas Datuk Seri. Untuk tahun ini sahaja kita bercakap tentang APEC terlebih dahulu. Kalau kita bercakap tentang APEC ini, tumpuan utama yang kita melihat sejak 2 tahun lepas tiadanya deklarasi pemimpin, Leaders Declaration. Kerana pertama sekali di Papua New Guinea pada ketika itu, kerana kita melihat perang dagang antara China dan juga Amerika Syarikat, ia diikuti oleh di Chile dengan masalah domestik ataupun konflik dalaman yang dihadapi oleh Chile pada ketika itu sehingga dibatalkan. Dan Malaysia pada ketika ini bukan sahaja Leaders Declaration itu menjadi tumpuan, tetapi juga Matlamat Bogor akan tamat ataupun akan matang, dan kita melihat kepada pengujudan matlamat baru untuk setidaknya menentukan hala tuju APEC 10 tahun mendatang setidaknya. Bagaimana untuk kita melihat apa yang akan terkandung dalam matlamat ini, dan juga bagaimana untuk kita melihat untuk menselarikan perbezaan latar ekonomi anggota APEC ini untuk mencapai matlamat bersama ini? Ya, saya nak mulakan dengan menyatakan bahawa sidang mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC pada tahun ini amat mencabar. Kerana bukan sahaja sudah 2 tahun berturut-turut tidak ada deklarasi pemimpin, tetapi ini buat kali pertama mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC ini dilakukan secara maya, memandangkan situasi semasa. Namun Malaysia tetap committed untuk menjadi tuan rumah mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC yang akan berlangsung insya-Allah pada 20 November ini, yang akan dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya. Seperti yang dinyatakan, kita mengambil maklum bahawa Bogor Goals ini akan mencapai tahap matangnya pada akhir 2020. Setelah 26 tahun Matlamat Bogor dilaksanakan, yang mencerakinkan satu perencanaan jangka panjang untuk anggota ekonomi APEC, ianya akan tamat pada hujung tahun ini. Dan sudah tentulah ini meletakkan satu tekanan yang amat besar kepada Malaysia untuk melihat apakah visi jangka panjang anggota ekonomi APEC, khususnya dalam suasana yang amat mencabar ini. Maka pegawai-pegawai kanan anggota ekonomi APEC telah pun mula merangka kerangka besar ini pada hujung tahun yang lalu di Langkawi, kemudian disusuli pada tahun ini di Putrajaya, dan dalam tempoh PKP ini kita telah ada banyak mesyuarat untuk melihat draft yang terakhir untuk dibentangkan. Malahan saya difahamkan perbincangan ini masih berjalan sehingga lewat malam tadi. Namun saya yakin komitmen pemimpin-pemimpin ekonomi APEC pada tahun ini untuk melihat apakah visi jangka panjang APEC. Dan pada tahun ini merupakan tahun yang terakhir Matlamat Bogor. Malaysia sebagai tuan rumah mesyuarat ini telah meletakkan beberapa bidang keutamaan. Sebagai contoh, yang pertama adalah untuk menambah baik naratif perdagangan dan pelaburan. Kita tidak mahu melihat perdagangan dan pelaburan ini hanya dalam konteks angka ataupun statistik KDNK, tetapi kita mahu satu naratif baru yang melibatkan pendekatan-pendekatan ataupun peraturan-peraturan baru perdagangan global seperti inclusivity, kebersamaan, kesejahteraan rakyat, inovasi, dan merakyatkan matlamat APEC itu sendiri. Itu antara bidang keutamaan yang akan diberikan perhatian dalam mesyuarat pada tahun ini. Yang keduanya, kita mahu penyertaan ekonomi yang lebih inklusif melalui ekonomi digital dan teknologi. Ini juga kita lihat bagaimana dalam tempoh PKP ini penggunaan digital ekonomi itu meningkat berkali ganda.
oleh kerana pergerakan itu terbatas dan ada usaha-usaha untuk menggunakan teknologi-teknologi yang terkini, maka kita melihat bahawa e-dagang ini dan digital economy ini antara ruang yang dapat menjadi pencetus dan menjana pertumbuhan ekonomi. Namun kita juga mahu melibatkan golongan-golongan yang perlu diberikan perhatian seperti wanita, golongan belia, supaya mereka juga dapat mendakap digital economy ini. Dan yang ketiga adalah untuk memacu kelestarian inovasi. Dan ini penting kerana sekali lagi ianya bukan hanya dalam bila kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, bukan saja soal sektor perkilangan ataupun perkhidmatan, tetapi isu alam sekitar, isu-isu persekitaran yang lebih hijau itu juga menjadi asas kepada pertumbuhan ekonomi yang sustainable, yang mampan. Maka ketiga-tiga bidang keutamaan ini akan kita bahas dan bincang dalam mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC pada 20 November ini. Dan kemudian sudah tentulah kita akan melihat apakah cabaran-cabaran semasa ini dapat menjadi pertimbangan untuk meletakkan hala tuju yang baru, iaitu visi pasca 2020. Dan mengikut perbincangan awal yang saya lihat cukup positif di kalangan pegawai dan menteri-menteri APEC, kita melihat visi pasca 2020 ini akan meletakkan pertimbangan seperti pertumbuhan yang lebih dinamik dan juga menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama di kalangan anggota ekonomi APEC. Dan inilah hasil yang akan kita lihat pada hujung tahun ini, di mana Malaysia akan memainkan peranan yang amat penting di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk bersama-sama dengan anggota ekonomi APEC memberikan satu dimensi baru tentang masa depan APEC. Kata kuncinya adalah kemakmuran bersama. Itu menjadi tumpuan untuk APEC ini, ekonomi APEC. Tapi pada masa sama, dalam kesemua faktor ataupun perkara yang Datuk Seri sebutkan itu, cabaran utamanya adalah melihat kepada perbezaan latar pembangunan ekonomi dan juga sosial setiap ekonomi APEC itu. Bagaimana jurang ini boleh dirapatkan dan juga perlu dibincangkan supaya ia selari pertumbuhan itu antara kesemua ekonomi APEC sendiri? Ya, itu kekuatan APEC. Semenjak APEC ditubuhkan pada tahun 1989, dan Malaysia antara anggota ekonomi APEC yang terawal menganggotai APEC, dan sudah tentulah perjalanan yang jauh ini telah dapat memberikan kita pengalaman yang begitu luas. Dan yang uniknya, keanggotaan APEC ini adalah terdiri daripada negara-negara yang membangun dan juga negara-negara yang sedang membangun. Maka dalam forum APEC ini, kita akan bertemu dengan anggota ekonomi yang terbesar di dunia seperti Amerika Syarikat dan juga China. Pada masa yang sama, kita juga dapat berbincang dengan anggota ekonomi yang lebih kecil seperti Malaysia dan juga mungkin Thailand, Mexico dan beberapa negara yang lain. Dan inilah keperbagaian inilah yang sebenarnya memberikan kekuatan kepada APEC untuk terus bergerak selama 31 tahun. Dan saya rasa APEC ini masih lagi relevan, khususnya dalam suasana yang amat mencabar ini. Kerana dalam forum ini, oleh kerana the nature of APEC ini, ianya bukan satu pertubuhan ekonomi yang terikat ataupun yang binding. It is a non-binding organisation, iaitu negara-negara yang kecil mungkin mereka merasa lebih selesa untuk bicarakan soal peraturan-peraturan baru perdagangan global di forum seperti ini kerana ianya tidak terikat berbandingkan dengan sekiranya dibincangkan di WTO. Kerana kebimbangannya, kalau dibincang di peringkat WTO, mungkin ianya akan menghasilkan satu perjanjian yang mengikat mereka. Tetapi pada peringkat awal ini bukan soal mereka tidak bersedia untuk mengadaptasi satu pendekatan baru ataupun peraturan baru, sama ada di segi teknologi ataupun isu-isu yang lebih sensitif seperti alam sekitar, tenaga buruh. Tetapi
mereka ingin melihat apakah pengalaman-pengalaman negara-negara membangun. Maka di sinilah perbincangan itu berjalan dan perbincangan ini akan memberikan mereka lebih keyakinan di kalangan anggota ekonomi yang kecil tentang peraturan-peraturan perdagangan global yang baru, dan dengan keyakinan inilah sebenarnya dapat mengangkat mereka untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Dan ini sebenarnya keunikan APEC. Walaupun kita datang daripada pelbagai latar belakang pembangunan ekonomi, tetapi oleh kerana ianya non-binding organisation, ianya memberikan satu platform ataupun yang saya sebut sebagai incubator of ideas. Dan mereka akan menggunakan sistem ataupun ekosistem incubator ini untuk melihat idea baru, teknologi baru, pendekatan baru, dan gabungan inilah sebenarnya memberikan satu kekuatan dan konsensus di kalangan negara-negara anggota ekonomi APEC. Ya. Itu menunjukkan bagaimana perbezaan itu menjadi kekuatan seperti Datuk Seri sebutkan. Di bahu Datuk Seri bukan sahaja berkaitan dengan APEC, tahun ini kita juga melihat kepada ASEAN itu fokus tertumpu sudah pasti kepada RCEP ataupun RCEP, dan juga CPTPP juga kembali diperkatakan kita melihat kepada perkembangan politik di Amerika Syarikat. Tapi kita akan berhenti seketika, kita bincang perkara-perkara itu selepas ini. Anda masih lagi menonton Agenda Awani bersama saya Najib Arif, dan kita masih lagi membawakan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Kita bercakap soal APEC sebentar tadi, tetapi diskusi ini saya ingin bawa kepada perkongsian ekonomi komprehensif serantau ataupun RCEP atau RCEP. Ini kita lihat tahun lepas ketika sidang kemuncak ASEAN ke-35 di Thailand yang saya hadiri pada ketika itu, kita yakin untuk mencapai ataupun memuktamadkan perjanjian ini, tapi tidak berjaya disebabkan oleh India yang menarik diri pada ketika itu. Tapi tahun ini juga Datuk Seri menyuarakan bahawa keyakinan untuk RCEP ini ditandatangani, dimuktamadkan pada persidangan kali ini. Apa yang membawa kepada keyakinan tersebut, dan ketiadaan India itu adakah masih lagi berbaloi RCEP untuk kita? Ya, seperti yang saudara nyatakan, saudara sebut tadi bahawa rundingan RCEP ini telah berjalan hampir 8 tahun. Ini satu perjalanan yang cukup jauh untuk memuktamadkan satu perjanjian perdagangan bebas. Bagi Malaysia, perjanjian perdagangan bebas ini bukanlah satu perkara yang asing. Malaysia telah pun menandatangani dan melaksanakan 14 perjanjian perdagangan bebas. Ada 14 FTA secara bilateral dan juga regional. Dan ini menunjukkan kesediaan Malaysia untuk membuka perdagangan kita dan supaya kita dapat akses pasaran yang lebih besar. Dan dalam konteks RCEP ini, pada asalnya memang ia melibatkan 10 anggota ASEAN dan 6 anggota dialog FTA ASEAN termasuk India. Namun amat malang sekali pada tahun lepas ketika di Thailand, India mengambil keputusan untuk menarik diri pada ketika ini daripada menyertai RCEP. Namun 5 anggota dialog ASEAN dan juga 10 anggota negara ASEAN telah bermuafakat untuk meneruskan rundingan. Dan Alhamdulillah pada tahun ini, baru-baru ini kita telah pun bersetuju untuk memuktamadkan rundingan RCEP dan ianya akan ditandatangani pada hari Ahad ini dan disaksikan oleh kesemua ketua-ketua negara ASEAN dan juga anggota dialog FTA ASEAN. Memang benar India merupakan sebuah negara dan rakan dagang perdagangan yang penting, bukan saja untuk Malaysia tetapi juga untuk ASEAN. Pada tahun 2019, India merupakan rakan dagang ASEAN yang ke-6 terbesar, yang melibatkan 77 bilion dolar Amerika dalam perdagangan di kalangan negara-negara ASEAN.
Dan ini satu jumlah yang besar dan menunjukkan penglibatan India dalam konteks perdagangan dengan negara-negara ASEAN ini penting untuk menjamin kemakmuran di rantau ini. Atas pertimbangan inilah maka anggota RCEP telah membuat satu kenyataan bersama, sementara kita akan menandatangani dan memuktamadkan perjanjian ini pada hujung minggu ini. Kita sentiasa mengambil sikap yang terbuka untuk meneruskan rundingan dengan India, dan India dijemput untuk rejoin ataupun menyertai semula RCEP apabila mereka bersedia. Dan juga kalau kita melihat cabarannya, Datuk Seri, itu dari segi perjanjian RCEP ataupun CPTPP yang saya akan tanyakan sebentar saja lagi, kita melihat antara concernnya adalah ataupun kegusarannya adalah perniagaan kecil dan sederhana. Kalau di Malaysia ini adalah tulang belakang kita. Mereka risau antara untuk menyeimbangkan, membuka ekonomi kita melalui perjanjian seperti ini dan pada masa sama melindungi mereka juga untuk memastikan mereka tumbuh dan sebagainya. Di mana titiknya untuk kita cari dan untuk kementerian? Ya, ini satu asas yang paling penting dalam proses rundingan ini. Sementara kita ingin mempromosi perdagangan antarabangsa, kita juga ingin menjamin dan melindungi kepentingan industri tempatan dan memberi mereka ruang untuk terus berkembang. Namun harus diingat, pasaran dalam negara terlalu kecil. Populasi kita hanya 32 juta orang. Sudah tentulah ada keterbatasan dari segi akses kepada pasaran yang kecil ini. Untuk maksud itu, RCEP ini ianya akan mewakili satu populasi yang amat besar, iaitu 3.6 bilion orang ataupun 47.5% daripada penduduk dunia. Maknanya RCEP ini yang dianggotai 10 anggota ASEAN dan 5 rakan dialog ini mewakili hampir separuh daripada populasi dunia. Dan kalau kita lihat kepada nilai gabungan KDNK sebanyak 27 trilion dolar Amerika ataupun 32% daripada KDNK dunia. Apakah kebaikan kepada pemain-pemain dan industri tempatan? Ini memberi ruang kepada pedagang dan industri tempatan untuk mendapat akses pasaran yang lebih luas di kalangan anggota-anggota RCEP ini, kerana dia mewakili jumlah pasaran yang jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapi pada hari ini. Yang keduanya, ianya dapat memperkukuhkan lagi usaha-usaha dari segi governance ataupun dari segi perundangan, menikmati tarif yang lebih rendah di kalangan anggota-anggota RCEP. Sebagai contoh, katalah kita ada bilateral FTA dengan satu negara. Untuk pengeksport kita ataupun pedagang kita mengeksport satu produk ke negara yang berkenaan dan dapat menikmati preferential tarif, ianya perlu memenuhi threshold di antara 35 hingga 40% local content. Bahan mentah tempatan, sama ada daripada Malaysia ataupun daripada rakan dagang kita yang berkenaan. Itu baru 2 negara. Tetapi kalau kita sekarang ada 15 anggota RCEP, sudah tentulah pedagang dan pengeksport daripada Malaysia ini dapat mencari sumber bahan mentah ini daripada 15 anggota RCEP yang lain. Dan ini sudah tentulah memberikan kebaikan. Maknanya dia tidak perlu mencari bahan mentah daripada Malaysia saja ataupun satu negara yang merupakan bilateral FTA, tapi oleh kerana RCEP ini merangkumi 15 anggota RCEP, maka kita boleh dapat daripada mana-mana negara yang berkenaan untuk menikmati preferential tarif yang saya nyatakan tadi. Jadi kosnya lebih murah, mereka juga dapat bersaing di peringkat antarabangsa, dan ini memberikan peluang yang amat besar kepada
negara Malaysia. Ya. Akses itu paling penting untuk ahli perniagaan kerana apabila akses ini dibuka, kita melihat kepada bagaimana kapasiti mereka dikembangkan melalui pembukaan akses kepada negara-negara dan juga pasaran baharu. Antara perkara lain yang menjadi tumpuan iaitu CPTPP. Ya, dahulu kita panggil TPPA lah. Ini agak kontroversi pada dahulu, tapi kini kita melihat ratifikasi itu tergendala seketika apabila Amerika Syarikat di bawah kepimpinan Donald Trump pada ketika itu menarik diri. Ya. Tapi kini perkembangan politik di Amerika Syarikat, Joe Biden memenangi dan pada pemerintahan Barack Obama dahulu, Joe Biden merupakan naib presiden. Bagaimana untuk kita melihat bahawa perubahan politik di Amerika Syarikat ini, adakah kita akan melihat kepada jalan yang lebih mudah untuk CPTPP bergerak ke hadapan? Mungkin terlalu awal untuk kita membuat sebarang andaian memandangkan pentadbiran baru Joe Biden pun akan hanya mengambil alih pentadbiran ini pada awal tahun hadapan. Kita pun sedang melihat perkembangan yang terkini di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun sudah tentulah harapan kita dengan kemenangan Joe Biden ini, kita mengharapkan pentadbiran Washington DC akan mengambil sikap yang lebih terbuka untuk memberi tumpuan kepada ASEAN dan perdagangan dengan anggota negara ASEAN. Kerana ASEAN memiliki lebih 650 juta orang penduduk. Ya. Ini satu jumlah yang besar dan saya amat yakin negara-negara anggota ASEAN juga sudah bersedia untuk memenuhi permintaan global. Seperti Malaysia. Malaysia ini adalah sebahagian daripada global supply chain yang amat penting dan kita sudah tentulah ingin melihat pentadbiran baru Joe Biden memberikan tumpuan penting kepada pertumbuhan ekonomi di antara ASEAN dan juga Amerika Syarikat. Sama ada kita akan ratifikasi CPTPP, ini tertakluk kepada rundingan yang perlu berjalan kerana banyak isu-isu yang telah dibangkitkan dan dibahaskan sebelum ini sama ada di Parlimen ataupun di luar Parlimen. Kerana yang lebih penting seperti yang saya nyatakan tadi, sementara kita mahu meningkatkan perdagangan bebas dan terbuka, kita juga ingin menjamin dan melindungi kepentingan industri tempatan. Maka beberapa isu yang pernah dibincangkan sebelum ini perlu diteruskan rundingan. MITI telah pun mengambil peranan untuk meneruskan engagement dengan pemegang taruh dalam negara, industri, persatuan-persatuan perniagaan, mendapatkan maklum balas daripada mereka apakah jalan yang terbaik untuk menangani isu ini. Namun, walaupun kita tidak ratifikasi CPTPP, perdagangan kita, pelaburan kita dengan Amerika Syarikat terus berjalan dan hari ini Amerika Syarikat merupakan rakan dagang yang ketiga terbesar untuk ASEAN dan juga Malaysia. Ya, itu antara kelebihannya bagaimana untuk melihat kesannya dan juga kemahuan membuka ekonomi itu kepada lebih banyak akses pasaran dan sekaligus memberi benefit dan juga faedah kepada perniagaan Malaysia itu yang paling penting dan tahap kesediaan kita lebih-lebih lagi pada cabaran masa kini dengan COVID-19 dan perubahan teknologi begitu canggih sekali pada ketika ini. Okey, selepas ini kita membawa topik kepada Belanjawan 2021. Ini sangat menarik sekali kerana mandat yang diberikan ataupun mandat MITI ini untuk menarik pelaburan yang berkualiti dan juga berimpak tinggi dan sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan. Ini crucial sekali, penting sekali kerana kita melihat kadar pengangguran kita meskipun ada penurunan sedikit tapi masih lagi tinggi. Bagaimana ini boleh dicapai? Bagaimana untuk menarik perniagaan-perniagaan luar negara ini untuk memasuki Malaysia pada masa yang sama mereka juga masih lagi berdepan kesukaran? Itu kita akan bincangkan selepas ini. Bertemu
kembali. 6 November yang lepas, Belanjawan 2021 dibentangkan dan salah satu fokus utama iaitu mengembalikan ekonomi Malaysia pasca penularan COVID-19 yang masih lagi menular dan kita perlu pulihkan ekonomi, dan salah satu usaha utamanya jatuh kepada MITI sendiri. Datuk Seri, 1.206 bilion ringgit diperuntukkan kepada MITI bagi menarik pelaburan berkualiti tinggi dan juga bernilai tinggi. Apa cabarannya? Kerana perniagaan di luar sana sama juga saya percaya di Malaysia juga berdepan dengan cabaran. Bagaimana untuk meyakinkan mereka untuk mempelawa mereka masuk ke Malaysia ketika mereka berdepan kesukaran, dan adakah mereka mempunyai kapasiti dan kemampuan pada saat ini? Ya, kita melihat ini satu jumlah peruntukan yang terbesar dalam sejarah belanjawan negara, di mana Menteri Keuangan telah membentangkan dalam Parlimen sejumlah 322.5 bilion ringgit. Namun persoalannya ialah bukan soal dana itu sahaja yang penting. Tetapi bagaimana keupayaan kita untuk memastikan sistem penyampaian itu dapat benar-benar dilakukan secara efektif dan memberikan kesan gandaan kepada aktiviti ekonomi dalam negara ini. Memang benar dalam konteks pandemik ini ianya merupakan satu fenomena yang di luar jangkaan kita, bukan sahaja di Malaysia tetapi ia merupakan satu pandemik yang telah menular di seluruh dunia. Pada peringkat awal, oleh kerana ini merupakan satu situasi yang amat sukar dan kita tidak ada pilihan lain melainkan melaksanakan PKP untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19. Dan ini juga atas pertimbangan dan nasihat yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Dan saya percaya pada ketika itu fokus yang diberikan memang tepat dan memberikan kesan yang cukup positif. Sehingga hari ini dunia mengiktiraf bahawa Malaysia merupakan antara negara yang terbaik dalam usaha untuk menangani penularan COVID-19. Sebenarnya ianya juga ada kesan kepada ekonomi, di mana keyakinan pelabur-pelabur asing dan tempatan itu, apabila mereka melihat Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri itu mampu menangani penularan ini dengan cukup berkesan, maka keyakinannya akan terus meningkat dan akan meletakkan pelaburan mereka dalam negara. Cuma yang menjadi kesukaran kita ialah bagaimana kita mengimbangi di antara kesihatan awam dengan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi. Untuk mengimbangi ini satu perkara yang amat sukar, kerana kedua-duanya penting. Kesihatan awam penting, kesihatan ekonomi juga amat penting. Di sinilah letaknya peranan MITI dan juga Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Kesihatan untuk meneruskan perbincangan kita, apakah langkah-langkah yang harus kita ambil. Dan alhamdulillah setelah kita melalui pengalaman yang sukar, kerajaan telah memulakan usaha untuk membuka semula sektor ekonomi pada awal Mei yang lalu, pada 4 Mei 2020. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan ekonomi negara, kerana di dalam tempoh PKP itu setiap hari kita kehilangan 2.5 bilion ringgit. Ini satu jumlah yang besar. Bukan saja kehilangan kepada ekonomi negara, tetapi kita lihat pengangguran juga meningkat. Memang betul dalam keadaan biasa seperti beberapa tahun yang lalu pun kadar pengangguran dalam lingkungan 500,000 orang setiap tahun. Tetapi dalam tempoh PKP itu telah meningkat sehingga 800,000 orang. Dan ini satu kebimbangan di pihak kerajaan kerana kita tidak mahu anak-anak kita kehilangan pekerjaan ataupun gaji mereka dipotong. Maka aktiviti ekonomi telah pun dimulakan pada bulan Mei dan kita lihat sekarang sudah ada kesan-kesan yang lebih positif untuk menunjukkan keupayaan kita. Seperti hari ini, Bank Negara telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi untuk suku tahun ketika ini
dilihat lebih baik, iaitu negatif 2.7%. Kalau kita bandingkan dengan awal tahun ini, suku tahun pertama, ianya adalah negatif 17.1%. Ini kerana kita telah memulakan aktiviti ekonomi. Lebih 15 juta tenaga kerja sudah kembali ke tempat pekerjaan semenjak Mei, dan hampir kesemua sektor ekonomi telah memulakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga kesan positif akibat daripada pengenalan dan pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi. Sama ada penjana ataupun prihatin, dan juga kita prihatin telah memberikan satu kesan yang positif kepada masyarakat, khususnya PKS, individu, informal sectors dan juga industri. Namun, kita mahu prestasi ini terus berjalan. Malangnya, baru-baru ini oleh kerana ada satu gelombang yang ketiga, kita lihat kes-kes positif telah bertambah. Hari ini juga telah meningkat kepada 1,300 kes baru. Maka kerajaan terpaksa melaksanakan PKPB hampir di seluruh negara, dan sedikit sebanyak ianya memberi kesan kepada ekonomi. Namun sekali lagi, kerajaan yang prihatin mahu menjaga kesihatan dan keselamatan rakyat. Itu satu tanggungjawab yang amat besar, yang utama. Tetapi pada masa yang sama, kita ingin melihat aktiviti ekonomi ini terus berjalan dan tidak terganggu. Ya, itu keutamaan kerajaan menyeimbangkan kedua perkara ini bukan perkara yang mudah, dan ini menuntut kerjasama semua pihak sendiri. Kalau untuk kita menarik kemasukan pelaburan ini, sudah pasti mereka melihat kepada persekitaran ekonomi yang kondusif, termasuk juga kos modal insan. Kalau kita lihat mengambil contoh Vietnam sebagai contoh, kebanyakan syarikat ataupun negara yang melabur di Vietnam ini kerana kos modal, salah satu faktornya adalah kos modal insan mereka yang bersesuaian dengan kehendak syarikat itu. Bagaimana untuk kita melihat faktor-faktor ini dipenuhi oleh Malaysia? Kos modal insan sebagai contoh, dan juga adakah Malaysia cukup kondusif untuk syarikat-syarikat ini datang pada ketika ini berbanding negara jiran? Saya amat bersetuju dengan saudara Najib bahawa pembangunan modal insan ini amat penting. Maka dalam belanjawan yang dibentangkan baru ini, sejumlah 1 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk pembangunan modal insan melalui program upskilling dan reskilling. Kerana program upskilling dan reskilling ini dapat memperkukuhkan ekosistem pelaburan negara. Untuk syarikat-syarikat MNC sini datang ke negara Malaysia, sudah tentulah mereka ingin bukan saja melihat apakah insentif yang boleh kita kemukakan, tetapi kerajaan juga mesti bersedia untuk mengemukakan value proposition, khususnya dalam konteks pembangunan modal insan yang mahir, yang ada bakat, yang ada kemahiran. Kerana itu saja dapat memenuhi permintaan industri. Jadi saya kira dengan peruntukan 1 bilion ini, MITI akan memainkan peranan bersama dengan kementerian dan agensi yang lain untuk memberikan latihan kemahiran kepada anak-anak muda kita supaya mereka mempunyai bakat-bakat yang sesuai dengan teknologi-teknologi baru ini. Dalam belanjawan yang baru dibentangkan juga sejumlah 1 bilion ringgit dalam dana strategik, di mana ini merupakan pakej galakan pelaburan untuk sektor-sektor yang berteknologi tinggi. Ini penting kerana kita tidak mahu lagi membawa industri yang berpaksikan pekerja-pekerja, tenaga kerja buruh yang terlalu besar. Maknanya labor intensive industry bukan lagi pertimbangan kita. Kita mahu industri yang berteknologi tinggi seperti sektor aeroangkasa, elektrik dan elektronik, E&E, mesin dan peralatan. Dan sekarang ini sebenarnya bila ada pertembungan perdagangan di antara Amerika Syarikat dan China, ianya membuka peluang kepada Malaysia dan negara-negara ASEAN untuk menarik pelabur-pelabur ini, meletakkan pelaburan ini di negara kita. Dan untuk maksud itu kita kena bersedia. Maka yang saya sebut tadi, dana strategik 1 bilion ini adalah untuk kita memberikan galakan pelaburan kepada mereka. Sebagai contoh, ada pengecualian cukai sepenuhnya sehingga 15 tahun
bukan saja dalam sektor penghilangan tetapi juga dalam sektor perkhidmatan. Ini antara usaha untuk menarik pelaburan-pelaburan baru ke dalam negara kita yang dapat mencipta pekerjaan untuk anak-anak kita, bukan saja sebagai tenaga buruh kasar tetapi pekerjaan yang berkualiti dan bernilai tinggi dengan kepakaran dan kemahiran yang kita bina melalui program upskilling dan reskilling ini. Acap kali kita melihat pelaburan yang memasuki Malaysia ini tertumpu kepada satu kawasan yang mempunyai infrastruktur yang membangun, kawasan bandar dan sebagainya. Ini akan mencipta jurang yang lebih luas, jurang pendapatan yang lebih luas. Bergerak ke hadapan, bagaimana untuk kita pastikan bahawa pelaburan ini disebarkan ke serata pelosok tanah air supaya jurang itu kita rapatkan dan juga semua rakyat Malaysia juga menerima manfaat? Antara inisiatif yang kita juga bentangkan dalam belanjawan kali ini ialah memperuntukkan 100 juta ringgit untuk menyelenggara taman-taman industri. Sebenarnya taman-taman industri ini merupakan taman-taman yang dapat menarik pelaburan-pelaburan dan ianya terletak di hampir ke semua negeri. Tetapi oleh kerana prasarananya dan penyelenggaraannya agak kurang dan mungkin ada ketidakmampuan di pihak kerajaan negeri untuk menyelenggara, maka Kerajaan Persekutuan mengambil inisiatif untuk menyediakan sejumlah 100 juta ringgit bagi menyelenggara taman-taman dan kawasan perindustrian ini supaya ia dapat meningkatkan ekosistem pelaburan di kawasan yang berkenaan. Dan dengan usaha ini dan juga pembinaan infrastruktur yang berterusan seperti ECRL akan diteruskan, pembangunan bandar Malaysia akan kita teruskan. Ini semua dapat menarik syarikat-syarikat besar dunia untuk meletakkan pelaburan mereka di Malaysia. Itu pentingnya kita membincangkan perkara-perkara ini kerana usaha pemulihan ekonomi ini tidak tertumpu kepada apa perkara yang kita bincangkan pada malam ini sahaja, tapi juga menuntut kerjasama semua pihak dari pelbagai lapisan masyarakat juga untuk menyambut dasar yang dibuat dan juga sudah pasti dasar itu digerakkan untuk pembangunan bersama APEC 2020 dan juga kita melihat kepada ASEAN juga dan sudah pasti bergerak kepada tahun hadapan bagaimana untuk kita memastikan pemulihan ekonomi dengan jangkaan keluaran dalam negara kasar KDNK sehingga 7.5% itu mampu dicapai dan ini semua menuntut kerjasama semua pihak. Sekian sahaja Agenda Awani. Terima kasih untuk seri bersama kami pada jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.